Okey, selamat petang kepada semua. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kajian yang kami buat khas untuk pembentangan Enricon tahun 2020. Jadi kajian kami ialah berkenaan dengan keberkesanan gamifikasi iaitu My Art Game MAG terhadap pelajar program Sijil Teknologi Elektrik di College Community Beaufort. So, pembentang saya sendiri Encik Felani Stefanzi Cho. Penulis ataupun yang terlibat sama dalam kajian ini iaitu Puan Nur Atika Ashura binti Abdullah dan Encik Christopher bin Asok. So kami tiga oranglah sebagai penulis utama dalam kajian ini. So kami daripada College Community Beaufort. Okey, pengenalan. Gamifikasi ini ditakrifkan sebagai penggunaan permainan yang mempunyai unsur-unsur reka bentuk dalam konteks bukan permainan. Dia menggunakan unsur-unsur permainan tapi kita gunakan dalam PDP. Begitu. Jadi tumpuan pelajar dalam kelas ini semasa sesi pembelajaran itu tidak terganggulah sebab kita sebab biasanya terganggu disebabkan mereka ni suka bermain game di handphone ataupun sesama mereka lah. So untuk itu kita cipta satu game yang mana game ini adalah berkaitan dengan PDP mereka, dan untuk itu dalam masa yang sama mereka bermainlah dalam kelas dalam PDP tersebut, dan seterusnya ini boleh meningkatkan lagi mereka punya tahap kefahaman. Okey, elemen penerapan gamifikasi ini oleh pengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat membantu pelajar daripada tiga aspek, iaitu kognitif, emosional dan juga sosial. Okey, pernyataan masalah. Menurut Abdul Rahim Hamdan dan Hayazi Muhammad Yasin 2010, dalam kajian ini haruslah melakukan anjakan paradigma, iaitu mereka tidak semata-mata menggunakan kaedah chalk and talk dalam pengajaran. So masalah itu adalah apabila kita hanya membuat pembelajaran PDP ini hanya bercakap di depan pelajar tanpa melakukan suatu aktiviti, maka kita perlu perlu memikirkan sesuatu supaya PDP ini lebih menyeronokkan mereka, dan dalam masa yang sama emosi mereka juga meningkat. Mereka lebih happy untuk belajar dalam kelas tersebut dan mereka kurang untuk bermain ataupun tumpuan mereka tu lebih fokus. Itu yang kita nak utamakanlah dalam permasalahan. Dalam masa yang sama, kekangan yang pelajar hadapi dalam subjek ini, iaitu pelajar semester 1 mendaftar mengikut program elektrik, sebahagiannya tidak mempunyai latar belakang elektrik atau pengetahuan asas sains. So dengan permainan ini mereka boleh faham aksesori ataupun peralatan elektrik dengan lebih cepat, sebab mereka sambil bermain mereka nak menang, dalam masa yang sama mereka terus akan dapat memahami aksesori elektrik yang dalam PDP mereka. So objektif kajian ini ada 4, iaitu mengenal pasti kesesuaian reka bentuk My Art Game dalam pembelajaran teori subjek SKE 1033, iaitu pendawaian elektrik fasa tunggal. Kedua, mengenal pasti tahap motivasi pelajar semasa pembelajaran subjek SKE 1033 pendawaian elektrik fasa tunggal. Mengukur tahap kefahaman pelajar terhadap subjek SKE 1033, mengenal pasti korelasi antara kesesuaian reka bentuk, motivasi pelajar dan juga kefahaman pelajar dalam subjek SKE 1033. So persoalan kajian yang pertama, adakah permainan My Art Game ini memenuhi kesesuaian reka bentuk dalam pembelajaran teori subjek SKE 1033? Apakah tahap motivasi pelajar semasa pembelajaran subjek SKE 1033? Adakah permainan papan My Art Game dapat membantu mereka meningkatkan kefahaman mereka? Wujud ke korelasi antara kesesuaian reka bentuk dan kefahaman pelajar? Dan adakah wujud korelasi antara tahap motivasi pelajar dengan kefahaman pelajar? So hipotesis kajian yang kita cuba wujudkan iaitu 2. H1, terdapat hubungan positif di antara reka bentuk papan permainan MAG dengan tahap kefahaman pelajar. H2, terdapat hubungan yang positif di antara motivasi pelajar dengan tahap kefahaman pelajar. Okey. Skop dan batasan. Tempat College Community Beaufort, program Sijil Teknologi Elektrik,
sesi semester 1 ambilan Jun 2019 dan Disember 2019, populasi 55 orang dan sampel adalah 35 responden. Tinjauan literature kita kaji adalah menurut Henny Yusof 2016 dan kajian Aparicio Vela, Sanchez dan Montes 2012, kajian Nur Huda dan Fariza 2017 dan Salinatul Saadia Saad 2016 dan ada banyak lagi lah. So kita rujuk kepada paper-paper ini yang mana mereka telah bangunkan permainan papan game mereka dalam kajian mereka, dan mereka juga mewujudkan hubungan-hubungan yang wujud antara korelasi-korelasi, iaitu antara reka bentuk kepada reka bentuk kepada alat itu ataupun papan permainan itu terhadap motivasi pelajar dan juga terhadap kefahaman mereka. Okey. So metodologi adalah kaedah kuantitatif. Okey. Soal selidik kita menggunakan alat pengumpulan data jenis soal selidik. Analisis menggunakan perisian IBM SPSS statistik 26, dan terdapat 4 bahagian dalam item soalan. Demografi bahagian A, bahagian B pengetahuan, bahagian C reka bentuk dan bahagian D adalah motivasi. Kajian rintis telah dibuat terhadap 10 responden dan nilai skala Alpha Cronbach adalah pada 0.911 min. So kita juga ada menjalankan kaedah ujian pra dan pos. Okay, terdapat 7 soalan subjektif yang mengandungi 10 markah. Okay. So soalan 1 hingga 4 mengenai pasti nama aksesori diberi 1 markah. Soalan 5 dan 6 fungsi aksesori, dan soalan 7 melibatkan melukis lita. Jadi kaedah ujian pra dan pos ini adalah kita gunakan metod ini adalah untuk melihat keberkesanan pengetahuan mereka. Sama ada sebelum tu bagaimana pengetahuan mereka, dan selepas bermain ni apakah kesan kepada pengetahuan mereka. So kita kena ada kaedah, kita terapkan kaedah ujian pra dan pos. Okey, reka bentuk map ni kenapa dalam slide ni ada, sebab kita nak buktikan bahawa reka bentuk ni mempengaruhi motivasi mereka, dan reka bentuk MyAlkem ni juga mempengaruhi kefahaman mereka. Kenapa saya sebut reka bentuk? Kami cuba terapkan di sini. Okey, yang pertama sekali iaitu cara permainan. Okey, peraturan, cara permainan, dan kita implement tiga elemen, iaitu menggunakan card activity, menggunakan QR code dan juga augmented reality. So approach yang kami gunakan ini menyebabkan memberi kesan kepada motivasi pelajar dan memberi kesan kepada kefahaman pelajar, iaitu cara permainan. Kedua, konsep yang kita gunakan, token, iaitu jika kita menang kita dapat token. So konsep itu menyebabkan mempengaruhi mereka punya inilah pembelajaran. Lepas tu objektif permainan, iaitu pemain perlu mengumpulkan seberapa banyak token. So ini dengan tidak langsung mereka berlumba-lumba untuk mencapai objektif yang mereka kehendaki. Dan juga reka bentuk fizikal itu sendiri. So reka bentuknya adalah menarik, berwarna dan tersusun rapi. So ini secara tidak langsung, reka bentuk ini yang meliputi 4 elemen ini mempengaruhi keberkesanan pembelajaran mereka dalam PDP, iaitu subjek SKA 1033, dan juga kepada motivasi mereka sendiri. Okey, dapatan kajian demografi. Jantina majoriti 100% adalah lelaki. Jumlah umur 54% adalah melibatkan 18 hingga 19 tahun, 40% 20 hingga 21 tahun, dan selebihnya 6% adalah 22 tahun ke atas. Bangsa majoriti 88% adalah Bumiputra Sabah, dan selebihnya Bumiputra Sarawak, Melayu, Cina dan India adalah pada 0%. Okey, dapatan kajian yang kami telah jalankan. Okey. Yang pertama iaitu reka bentuk permainan papan, min dia 4.17. Bahagian C motivasi pelajar, kita dapat min 4.298. Bahagian D kita dapat bahagian D adalah kefahaman pelajar, kita dapat min 4.311.
So keseluruhan min adalah 4.26. So dia adalah dalam kategori tahap yang tinggi dan CCR piawai dia juga adalah 0.708. So ini secara tidak langsung telah menjawab persoalan kajian 1, persoalan kajian 2 dan persoalan kajian nombor 3. Okey. Dapatan kajian yang seterusnya iaitu adalah melibatkan korelasi. Yang kita cuba melihat di sini ialah melibatkan reka bentuk dan juga kefahaman. Okey. Jadi bagaimana reka bentuk ini mempengaruhi kefahaman pelajar. So yang kita dapati iaitu nilai perkali Pearson ni ialah 0.919 dan nilai P dia ialah 7.24, E negatif 15, yang mana nilai tersebut rendah daripada 0.05. So ini memberi maksud bahawa terdapat hubungan yang kuat yang secara positif, iaitu antara reka bentuk dan kefahaman. So kita di sini kita dapati reka bentuk tu, jika reka bentuk tu baik dan memenuhi keperluan mereka, mana ia mempengaruhi kefahaman mereka dan mempengaruhi itu adalah dari sudut positif kecenderungannya. Itu dapatan kajian daripada yang ini. Yang selepas itu korelasi yang melibatkan motivasi dan kefahaman. Apabila mereka bermain My Up game ni, bila mereka bermain, secara automatik motivasi mereka meningkat. Jadi apabila motivasi mereka meningkat, kefahaman mereka pun meningkat. So ini secara tidak langsung ada hubung kait. So melalui dapatan kajian ini, Pearson correlation di antara motivasi dan kefahaman kita dapat 0.979, tinggi. Dan manakala nilai P adalah 1.85 E negatif 24, iaitu 1.85 darab 10 kuasa negatif 24, kecil daripada 0.05. So secara kesimpulannya menunjukkan bahawa terdapat hubungan lah. So null hypothesis ditolak dan alternatif hypothesis diterima. Terdapat hubungan yang kuat lah antara motivasi dan kefahaman, iaitu hubungan yang cenderung kepada positif. Dapatan kajian iaitu graf perbandingan ujian pra dan pos. Kita dapati ujian pra, pelajar yang mendapat 0 hingga 44% adalah 8 orang, adalah 8% yang mendapat ni, dan selepas itu 45 hingga 79% adalah 25 orang, dan 80 hingga 100% hanya 2 orang sahaja. Jadi apabila kita menjalankan ujian pos, kita lihat yang gagal ni 0 hingga 44% ni kosong lah, tak ada. 45 hingga 79 ni 13 orang, dan yang cemerlang 80% ke atas adalah 20 orang. So bermakna ini sedikit sebanyak telah memberi satu bukti lah bahawa pengetahuan mereka itu terdapat pengaruh yang positif permainan ini terhadap pengetahuan mereka. Mereka lebih tahu benda ni lah. Perbincangan analisis keseluruhan kajian ini menunjukkan majoriti pelajar mengakui bahawa permainan papan Mac ini mempunyai reka bentuk yang menarik, mudah difahami dan mudah disimpan, dan terdapat hubungan yang kecenderungan positif antara pemboleh ubah tak bersandar iaitu reka bentuk permainan papan Mac dengan dua pemboleh ubah bersandar iaitu motivasi pelajar dan kefahaman pelajar. Semakin tinggi kesesuaian reka bentuk permainan tersebut, semakin tinggi elemen motivasi pelajar dapat dirangsang. So kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang telah dijalankan, gamifikasi memberi kesan positif terhadap motivasi dan kefahaman pelajar teknologi elektrik, terutama dalam subjek pendawai elektrik 3 fasa. Pendekatan gamifikasi adalah antara terawal diimplementasikan di Kolej Komuniti Beaufort, dan kita harap dia dapat memacu dalam pendidikan kolej komuniti ke arah yang lebih cemerlang. So kajian ini boleh diperbaiki lagi dengan memperluaskan lagi penggunaan di kolej-kolej komuniti yang lain, dan kita tingkatkan lagi dia punya populasi dan jumlah responden lah. Kita tengok dia punya keberkesanan yang lebih baik lah.
Okey, so itu saja pembentaran saya. Sekian dan terima kasih.